Right, seterusnya kita nak tengok pula gelombang melintang. Okay, banyak istilah Okay, untuk gelombang melintang ni, okay, so dia punya konsep dia macam ni. Maksudnya spring slinky tu kita gerakkan. Okay, ni tangan kita kat sini. Ni atas meja makmal Atas meja makmal, seorang pegang dekat ni tetap. Okay, hujung yang B ni tetap. Hujung yang A ni kita gerakkan ke kiri dan ke kanan meja. Okay, so menyebabkan kalau kita ikat ribbon dekat sini, ribbon ni pun akan bergerak ke kiri ke kanan atas meja tu. Okay, manakala perambatan gelombang terus daripada A ke B. Perambatan gelombang ni maksudnya pergerakan gelombang Okay. Jadi bila kita gerakkan gelombang secara kiri kanan atas meja, okay, seorang dekat B tu pegang tetap lah. Okay. Jadi dekat situ akan menghasilkan kawasan puncak dan lembangan. Okay, puncak ni yang bahagian atas ni, lembangan yang apa melengkung dekat bawah ni Puncak, lembangan dia berselang-seli. Okay. Okay, ini puncak, yang ni lembangan, ini puncak, ini lembangan, dia akan berselang-seli. Dia tak ada puncak-puncak lembangan-lembangan, tak ada. Dia mesti puncak, bawah dia lembangan, lepas tu puncak balik lembangan Itu istilah untuk gelombang melintang. Okay, transverse wave. Okay, sekarang kita lihat pula maksud kepada gelombang melintang Okay, gelombang melintang. Okay, zarah-zarah medium bergetar. Okay, zarah-zarah medium bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey, zarah-zarah medium. Okey, zarah-zarah medium dalam gambar rajah dekat atas ni merujuk kepada ribbon yang kita ikat pada spring slinky tu Jadi ribbon tu mewakili zarah yang ada dalam spring slinky tu. Jadi kalau kita lihat spring ribbon tu bergerak ke kiri ke kanan, yang mana arah pergerakan ribbon tu adalah 90 darjah dengan perambatan gelombang. Yang inilah perambatan gelombang A ke B, garisan biru tu. Ribbon tu bergerak ke kiri kanan kan, dia akan buat sudut 90 darjah antara ribbon dengan perambatan gelombang. That's why dia nama dia berserenjang kat sini. Okay, zarah medium bergetar pada arah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okay, jadi kalau rajah yang bawah ni pula, okay, dia buat yang bulat anak panah tu kan, itu merujukkan zarah lah. Okay, ada zarah naik ke atas, ada zarah turun ke bawah. Ini zarah ni naik ke atas. Okay, naik ke atas, yang ni turun ke bawah. Di mana arah zarah tu naik atas turun bawah tu adalah berserenjang dengan perambatan 90 darjah. Okey, tu gelombang melintang. Okey, contoh gelombang melintang. Okey, contohnya adalah gelombang radio. Okey, radio, apa lagi? Gelombang cahaya, gelombang air. Okey, gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang air. Okey, kalau kita lihat kalau kita tengok kepada gelombang mekanik dengan elektromagnet kan. Okey. So kat sini dah ada satu kumpulan dah. Okey, kalau mekanik perlukan medium, elektromagnet tak perlukan medium. Tapi kalau melintang ni, kalau kita lihat radio dengan cahaya daripada elektromagnet, air daripada mechanical kan. So maksudnya kita boleh kelaskan sesuatu gelombang tu ikut dia punya profil dia dan ikut dia punya pergerakan zarah dia. So kamu kena hafal lah beberapa contoh macam tu.
Okay, kalau macam tadi, kalau mechanical dengan elektromagnet ni dia lebih kepada profil. Profil dia perlukan medium untuk merambat, ada yang tak perlukan medium, itu mekanik dengan elektromagnet. Okay, kalau melintang pula, zarah yang ada dalam gelombang tu berserenjang dengan perambatan. Okay, so macam itulah istilah dia. Sebab banyak sangat kan istilah dalam gelombang ni, so kena betul-betul differentiate lah di setiap satu tu. Kalau ikutkan partner dia macam ni lah. Okay, mekanik, elektromagnet. Melintang dengan membujur. Sekejap lagi kita belajar. Macam tu. Okay, seterusnya itu gelombang melintang. Okay, kita lihat gelombang membujur pula. Okay, gelombang membujur longitudinal wave. Okay, longitudinal wave. Okay, untuk gelombang membujur ni, kalau kita buat eksperimen spring selingki di atas meja tu, sama je, seorang dekat B tu pegang secara tetap. Okay, seorang dekat A ni, dia gerakkan ke depan dan ke belakang. Tadi dekat A tu dia gerak kiri kanan kan dekat atas meja tu. Yang ni dia tolak dan tarik. Dia tolak spring tu dia tarik. Tolak tarik. Maksudnya dia tolak ke depan dan tarik ke belakang. Okay, jadi bila kita letak satu ribbon dekat sini, kita ikat ribbon, jadi ribbon ni pun akan bergerak ke depan dan ke belakang. Okay, kemudian arah perambatan macam biasa daripada A ke B arah perambatan. Jadi dekat sini untuk gelombang membujur, okay, kalau kita lihat ribbon ni, ribbon dalam keadaan selari dengan arah perambatan. Okay, arah pergerakan ribbon selari dengan perambatan. Maksudnya ribbon ni mewakili zarah yang ada dalam gelombang membujur. Jadi pergerakan zarah dalam gelombang membujur adalah selari dengan perambatan gelombang. Okay, so bila dia bergerak depan ke belakang menyebabkan spring selingki tu akan mengalami kawasan mampatan dan renggangan berselang-seli. Mampatan dan renggangan. Okay. Mampatan ni maksudnya spring selingki tu ada satu tempat, ada satu masa dia rapat, ada satu masa dia jauh. Okay, jadi yang rapat-rapat kita panggil mampatan, yang jauh-jauh tu kita panggil renggangan. Okay, bukannya regangan renggangan. Kalau regangan tu kita stretching tu kan, panaskan badan. Ni renggangan mampatan dan renggangan berselang-seli dia lawan kepada yang tadilah gelombang melintang ada puncak dengan lembangan. Okay, ingat puncak lembangan untuk gelombang melintang. Gelombang membujur ada mampatan renggangan. Okay, jadi kalau gambar rajah yang bawah ni pula, dia ada kawasan jauh dan rapat. Okay, ni jauh renggangan. Yang rapat-rapat ni mampatan. Okay, jadi zarah dia pun bergerak ke depan dan ke belakang. Macam ni lah. Zarah tu ada bergerak sini, ada sini. Maksudnya pergerakan zarah selari dengan perambatan gelombang. Okay, sekarang kita tulis dulu dia punya maksud dia. Okay, zarah-zarah medium bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Zarah-zarah medium bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Itu maksud kepada gelombang membujur. So kat sini keyword dia adalah selari. Kalau gelombang melintang tadi berserenjang. Contoh kepada gelombang membujur adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi je yang dia mana dia punya jenis dia daripada membujur. So dia special lah. Kalau yang lain tu semua ni gelombang melintang. Sekarang kita tengok buku teks pula untuk gambar rajah gelombang-gelombang ni. So ini adalah aktiviti yang kita boleh buat dekat makmal tentang
kita nak menjana gelombang melintang dengan membujur. Okey. Kalau rajah 5.8 ni, ini kita nak buat idea ataupun kita nak tengok bentuk kepada gelombang melintang. Okey, di mana kita gerakkan spring slinky tu ke kiri ke kanan. Macam tadilah. Okey, yang Q ni tetap yang Q ni tak bergerak. Okey, kita gerakkan P tu je. Jadi ribbon ni pun akan bergerak ke kiri kanan. So, pergerakan ataupun perambatan gelombang ke sini. Okey, daripada P ke Q. So, dia akan buat sudut 90 darjah lah. Okey, so dia berserenjang. Okey. So, kalau gelombang membujur pula, kita gerakkan depan ke belakang. Okey, kita gerakkan spring tu tolak dan tarik. Q ni tak bergerak, Q ni tetap. Dan ribbon pun akan bergerak ke depan dan ke belakang. Okey, selari dengan perambatan gelombang. Okey, so itulah analogi untuk gelombang melintang dan membujur.